Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum khawas itu tiada mahukan apa-apa kemahuan pun di sisi Allah, dan mereka tiada memilih apa-apa pilihan pun dengan Allah. Mereka tiada pentingkan meminta bahagian mereka daripada Allah, dan tiada memandang bahagian orang lain sama. Jika engkau mahu bersahabat dengan kaum khawas ini di dunia dan di akhirat, maka tirulah perbuatan mereka, kata bicara mereka dan kemahuan mereka. Sesungguhnya aku melihat engkau telah memutarbalikkan perkara dengan menjadikan pembantahanmu dan penentanganmu terhadap Allah pada siang dan malam sebagai suatu cara hidupmu. Allah menyuruhmu berbuat sesuatu, namun engkau tidak membuatnya, seolah-olah dialah yang menjadi hamba yang menyembahmu, dan engkau menjadi sembahannya. Maha suci dia, alangkah penyantungnya dia. Kalau tidak kerana penyantunannya, nescaya engkau tidak akan melihat sesuatu di sebalik apa yang ada di sisimu sekarang. Jika engkau inginkan kejayaan, hendaklah engkau merasa tenang di hadapannya. Dan ketenangan zahir dan batin itu menurutku sama dengan kurang ajar. Akan tetapi aku mengiranya sebagai rukhsah, yakni keringanan. Tunaikan perintah dan berhenti dari larangan, dan sambutlah takdir dengan tenang. Tenangkan zahirmu dan batinmu itu dari berbicara di hadapannya. Nanti engkau akan lihat kebaikan dunia dan akhirat. Jangan meminta kepada manusia apa pun, kerana mereka semuanya fakir, tiada berkuasa. Tiada memiliki apa pun buat diri mereka dan buat selain mereka, baik yang berupa mudarat atau manfaat. Sabarkan dirimu dengan Allah Ta'ala dan jangan menggesanya dan jangan menganggapnya bakhil, yakni mendesaknya, dan jangan cuba menuduhnya apapun. Dia lebih mengasihani kamu dari kamu mengasihani diri kamu sendiri. Sebab itu ada orang berkata, apa yang dapat aku lakukan buat diriku? Hendaklah kamu bersetuju dengan Allah, kerana dia lebih tahu tentang diri kamu daripada kamu sendiri mengetahuinya. Tiada semua yang ada maslahat buat kamu diperlihatkannya pada kamu. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Moga-moga sesuatu yang dibenci kamu itulah yang baik buat kamu, dan moga-moga sesuatu yang disukai kamu malah itulah yang buruk buat kamu. Allah sahajalah yang lebih mengetahui, sedang kamu tiada mengetahui. Dia berfirman lagi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan apa yang diberikan kamu dari ilmu itu hanyalah sedikit sekali. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir dalam bicara kita pada pagi ini
ialah tentang satu kelompok manusia namanya golongan khawas. Golongan khawas ialah golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingin mencontohi mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam Al-Quran, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah. Maka dengan petunjuk yang Allah berikan pada mereka, maka ikutilah mereka. Dan perkara yang kedua, bagaimana sebahagian besar manusia melalui kehidupan songsang dengan membantah perintah Allah setiap hari, setiap malam, setiap ketika, setiap detik, seolah-olah dia Tuhan, dan Allah kena ikut dia, bukan dia kena ikut Allah. Maka hidup macam ni, perangai macam ni boleh membinasakan kita. Kalau tidak kerana Allah itu maha lembut, nescaya kita akan hancur. Maka kita nak ubah cara hidup ini untuk tidak membantah, tetapi sentiasa tenang dengan segala ketentuannya dan patuh kepada segala perintahnya. Dan perkara yang seterusnya, bahawa meletakkan pergantungan kepada Allah, tidak pada manusia. Selamanya kita mengetahui manusia tidak memberi manfaat dan mudarat melainkan dengan izin Allah. Dan Allah lah yang memberikan kepada kita segala-galanya. Dan kemudian yang nak disampaikan ialah redha dengan segala ketentuan Allah. Redha kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang keperluan kita dan tentang kebaikan untuk kita. Kita tidak mengetahuinya kerana Allah Ta'ala tidak memberikan ilmu kepada kita melainkan sedikit. Maka ini antara apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Yang pertama, kita menyebut tentang golongan khawas. Golongan khawas diambil daripada perkataan khasun, orang khas. Kalau hari ni kita nama orang VIP. Tapi VIP yang kita tengok hari ni lebih kepada macam mana dia dapat layanan. Lalu kita pun panggil VIP. Tetapi VIP Allah, macam mana mereka bermuamalah dengan Allah, macam mana mereka menjalani kehidupan mereka, bagaimana mereka mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antara sifat mereka, kata Syekh Abdul Qadir, mereka tidak punya kemahuan apapun di sisi Allah. Maksud tidak memerlukan atau tidak mahukan apapun kemahuan di sisi Allah ialah kemahuan syahwat. Mereka tidak mahu, kerana mereka tahu kemahuan syahwat itu membinasakan, atau kemahuan yang menjadikan mereka akan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kita bila kita tak ada sesuatu yang orang ada, di situ kita akan minta dengan Allah, ya Allah, dia ada, aku tak ada. Ya Allah, dia ada anak, aku tak ada anak. Ya Allah, dia ada harta, aku tak ada. Seringkali kita berdoa kerana kita melihat orang lain. Kita melihat orang lain macam sempurna dengan apa yang dia miliki, lalu kita nak apa yang dia ada. Kita tengok orang berjaya, kita doa juga nak berjaya macam dia. Kita nak, kita tengok orang tu sentiasa mudah naik pangkat, kita nak macam tu. Kita sentiasa compare diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita memohon apa yang ada pada orang lain itu, biar kita juga ada. Maka ahli khawas juga tidak melakukan perkara tersebut. Kerana bagi mereka apa yang ada pada orang itu sesuai untuk dia, mungkin tidak sesuai untuk dia. Apa yang dia ada, iaitu sesuai untuk awak, tapi mungkin tidak sesuai pada saya. Tentang kita macam gini, kita tengok ring kereta orang tu lawa, comel lawa, tapi dia sesuai untuk kereta dia. Kalau nak masuk kereta kita tak sesuai. Sebab apa? Rim tadi 18, kita punya kereta mungkin 14 je. Tak mungkin kita boleh masuk, tak mungkin sesuai. Sama juga bila kita melihat nikmat yang Allah beri pada orang lain, bukan semestinya sesuai untuk kita. Sebab dia dapat isteri lawa, laki handsome,
Saya pun nak macam dia juga. Saat dia dapat suami kaya, isteri orang berada, saya nak macam gitu juga. Saat dia dapat anak-anak yang ini dari sudut kita melihat pada penilaian dunia kita. Dia anak-anak dia cerdik belaka, masuk universiti belaka, kerja sedap belaka. Saya pun nak macam tu. Tetapi orang khawas tidak ada, dia tidak berdoa pada Allah sesuatu yang ada pada orang lain sebagai satu perbandingan. Artinya nikmat yang ada pada orang lain, dia tak mahu nikmat tu dia ada juga. Hanya kerana dia merasakan nikmat tu baik dengan perkiraan dunia. Bila Allah bahagikan rezeki kepada kita, siap kita Allah bagi rezeki. Sama ada berupa harta benda, anak pinak, kejayaan, kesihatan, maka ia diberikan dengan cara adil. Maka kita tak perlu mendengkinya. Orang awam macam kita mungkin bercerita tentang dengki. Dengki dengan maksud biar nikmat dihilang dan berpindah pada kita. Ini orang macam kita kalau ada sifat tidak dengki dengan nikmat orang, cukup baik. Tapi orang khawas, dia bukan sekadar dengki, dia bukan sekadar tidak dengki, dia pun tak mahu benda tu ada pada dia. Kita nak ada, tapi kita tak nak nikmat dia hilang. Biarlah nikmat dia pun sama, dan kita dapat sama macam dia. Tapi orang khawas tak, dia tak mahu apa yang orang tu ada, dia ada. Dia tidak memintanya hanya kerana nak membandingkan. Dia hanya meminta sesuatu yang akan beri kebaikan pada agama dia. Sebab itu Nabi Allah Zakaria, dia bersabar kerana tak ada zuriat lama, dan dia tidak pernah memintanya. Sehingga satu hari, bila birasnya, iaitu adik kepada isterinya, Imra'atu Imran, melahirkan anak dan dinamakan Maryam. Oleh kerana isteri Imran telah bernazar, apapun yang lahir akan dijadikan khadam Baitul Maqdis. Khadam yakni yang akan berkhidmat. Tiba-tiba yang lahir itu anak perempuan dan tidak pernah ada khadam perempuan. Tak pernahlah kita jumpa noja tu perempuan. Noja lelaki yang jaga masjid surau. Di mana isteri Imran dia berdoa biar anak tu lelaki untuk dia melaksanakan nazar yang sempurna. Tiba-tiba Allah beri dia wanita, dan dia mengadu pada Allah bahawa apa yang didapat ini tak macam yang diinginkan, namun dia tetap laksanakan niat dia. Maka dia pun letakkan Maryam di Baitul Maqdis. Maka orang-orang yang menjaga Baitul Maqdis, termasuk Nabi Allah Zakaria AS, buat undi siapa yang akan jaga budak ni. Akhirnya undi itu telah dimenangi oleh Nabi Allah Zakaria AS. Maka dia menjaga Maryam sebagai isterinya, ibu saudara kepada Maryam. Maka dia letakkan pada satu bilik di sisi mihrab. Dia letak, dan dia melihat pembesaran budak ini ajaib. Ia karamah. Dia cepat membesar. Sebulan Maryam itu bagaikan setahun orang lain. Sehari Maryam itu bagaikan sebulan orang lain. Dia suruh pembesaran dia. Orang lain mungkin ambil masa sebulan untuk besar, dia satu hari. Orang lain mungkin ambil masa setahun, dia mungkin sebulan dia. 10 kali ganda keberkatan dia daripada orang biasa. Maka di situ Nabi Allah Zakaria mula inginkan zuriat. Bukan kerana tengok Maryam tu comel, lawa, boleh main, boleh berlari, bukan. Melihat inayah Allah, melihat penjagaan Allah. Ketika itu dia berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri tanpa zuriat. Kurniakan kepadaku waris. Baik orang kita, kalau sebut waris, ni waris saya ni,
pewaris saya, kita lebih merujuk pada harta dan kejayaan. Saat ni anak saya pewaris bisnes saya, pewaris harta kita. Seringkali kita melihat cuma pewaris itu. Nabi Allah Zakaria melihat pewaris kenabian. Pewaris kenabian. Mahu supaya Nabi Allah Yahya menjalankan perintah Allah sebagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Maka Allah mengurniakan pada Zakaria seorang anak yang dinamakan Yahya, yang senantiasa hidup. Yahya. Maka keinginan Nabi Allah Zakaria bukan kerana keinginan syahwat atau dunia, tapi kerana agama. Maka ini orang khawas. Kita, tuan-tuan sekalian, bila kita nak sesuatu dari Allah, untuk apa? Kalau hanya untuk kita ada macam dia ada, maka itu permintaan biasa. Dia tidak mengubah apa-apa kita sebenarnya. Tapi kan kita rasa, dah dia ada, takkan saya tak ada, saya nak juga. Dia bermula daripada sifat tamak kita. Orang-orang khawas ini bukan sekadar dia tak minta sesuatu pun yang berupa syahwat di sisi Allah. Bahkan dia juga tidak mahu sesuatu yang ada pada orang lain, hanya yang saya katakan sebagai perbandingan. Orang akan tanya, awak ada? Saya ada, awak ada? Sehingga jadi sampai ratib kebiasaan manusia. Saya ada benda ni, awak ada tak? Ya, saya tak akan memilih ada apa yang awak ada. Tapi saya meminta kepada Allah apa yang akan menyempurnakan agama saya. Tentang apa yang kita nak dengan Allah, ramai kalangan kita buat silap. Semua kita minta benda yang menyempurnakan dunia kita. Akhirnya tidak dunia kita sempurna dan tidak juga akhirat. Sebab dunia tidak sempurna. Bagaimana kita minta nikmat sempurna? Tetapi siapa yang minta nikmat dunia untuk sempurnakan akhiratnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya pemberian sebenar. Pemberian ini disebut oleh para ulama, in a'taka aghnaka wa in mana'aka ardaka. Kalau Allah Ta'ala beri, Allah cukupkan kamu. Kalau Allah tak bagi, Allah redakan kamu. Kita tuan-tuan tak dapat pun reda, tenang. Sehingga menjadi syurga kehidupan kita. Tenang, saya tak rasa apa pun. Orang tu ada benda tu, ada benda ni, saya okey, saya reda. Bila Allah nak bagi pemberian dia, maka apa yang disebut oleh ulama, in a'taka aghnaka wa in mana'aka ardaka. Kalau Allah beri, maka Allah cukupkan kamu. Kalau Allah tak bagi, Allah redakan kamu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita dapat, kita rasa qanaah cukup. Kalau Allah tak bagi, kita reda dan kita anggap itu lebih baik. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku ada. Aku tidak pernah melihat mana-mana hari yang lebih baik daripada hari yang aku berada. Maksudnya, aku reda dengan apa pun yang aku lalui hari ini. Aku tak pun terfikir untuk diubah diriku. Cukup dengan apa yang aku ada. Yang dia sudut pencapaian dunia, yang dia saya seronok. Cukup. Saya tak fikir nak jadi yang lain. Tidak. Reda. Maka itu jiwa reda. Ya, kalau Allah beri, maka Allah cukupkan. Kalau Allah tak bagi, Allah beri kita jiwa reda. Yang ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, dan berilah khabar gembira kepada golongan mukhbitin. Apa itu golongan mukhbitin? Al-mutmainin, yang tenang. Al-mustaslimin, yang sentiasa menyerahkan. Li amrillah, urusannya pada Allah. Maka Allah kata, berilah khabar gembira orang yang sentiasa tenang dengan apa pun kami putuskan. Maka ini golongan khawas. Sebab itu orang khawas, dia tidak ada pilihan dia melainkan pilihan Allah. Mukaddimah pertama untuk kita menjadi golongan khawas, bila setiap benda kita nak, kita istikharah. Maka itulah pilihan Allah. Baik, saya, sebab kita diminta mengikuti golongan khawas. Golongan khawas, orang yang dekat dengan Allah. Baik, apa yang saya perlu lakukan? Ialah saya tidak meminta dunia dengan syahwat saya. Saya tidak meminta dunia untuk menyempurnakan dunia saya. Tapi saya minta dunia untuk menyempurnakan agama saya. Kalau saya nak anak, bagi menyempurnakan agama saya. Kalau saya nak isteri, bagi menyempurnakan agama saya.
Bila Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil akhir. Siapa yang berkahwin maka sempurnalah separuh agamanya, maka hendaklah dia bertakwa pada Allah pada separuh yang lain. Baik, dengan hadis ini saya berkahwin. Kenapa? Menuntut kesempurnaan agama. Saya bukan tengok orang kahwin, saya kahwin. Lepas tu bila bercerai, kita pun bercerai. Bukan begitu. Dunia ni kalau kita ambil dengan syahwat, kalau kita ambil kerana perbandingan dengan orang lain, kita tak akan menikmati sebenar. Bila dunia kita ambil dengan pilihan Allah, dunia kita ambil dengan redha, dengan apa yang Allah berikan pada kita, dunia kita ambil untuk sempurnakan agama kita, maka itulah yang menjadikan kelazatan dia. Dalam saya, kalau saya nak rezeki yang banyak, contoh, untuk sempurnakan agama saya, supaya saya tidak meminta-minta dan menjaga maruah saya, bukan saya boleh melakukan amal sedekah, amal kebajikan yang tidak mungkin dilakukan tanpa harta. Maka orang ni minta dunia untuk sempurna agamanya, bukan minta dunia untuk syahwat. Tetapi kita pada zaman orang show off dunia, dia tunjuk dia ada ni, dia ada tu, kita seperti ini macam dia. Itu kita minat tengok video live dia, sebab dia tunjuk dia ada ni, dia ada tu. Kalau awak nak macam saya ada ni, awak kena ikut saya. Bermulalah coaching kita ni. Lihat, saya ada benda ni, saya juga boleh ajar untuk dapat benda ni. Tetapi kalau kita nak hanya kerana dia ada, kita akan ditipu oleh dia. Ramai mana orang kena tipu. Ni kadang-kadang geng-geng ni pun, dia pun sewa je kereta tu, bukan beli pun. Dia pun kadang-kadang sewa je rumah tu, bukan beli. Tapi tu tengok, saya ada ni, saya ada ni. Ini kerana kerja keras saya, dan saya tahu cara nak buat duit. Ikuti program saya, coaching saya. Dia punya iklan. Tetapi kalau kita nak apa yang ditawarkan kerana kita ingat apa yang ada pada dia, kita silap. Kita tidak perlu ada macam dia, tak perlu. Dan kita tak perlu ikut cara dia, kerana setiap orang Allah Ta'ala beri caranya sendiri. Bila Allah nak berikan dunia pada kita, Allah berikan cara kita sendiri. Kita tak boleh ikut cara orang. Ya, orang-orang yang tunjuk tadi sebagai asas, tapi bukan kita ikut mutlak. Maka kita nak jadi orang khawas tadi, yang saya katakan dia tak minta dunia dengan pilihan nafsunya. Dia tak pilih dunia kerana orang lain ada. Dia tak pilih dunia untuk sempurnakan dunianya. Dia memilihnya untuk sempurnakan agama. Kemudian orang khawas juga, kalau kita lihat sifat mereka, bahawa mereka ini ialah orang yang kita sebut tadi, macam mana kita nak jadi orang khawas. Baik, step pertama kita katakan istikharah dalam pilihan kita. Itu tanda pilihan Allah. Sebab itu istikharah ni tuan-tuan, kita tak pernah menyesal kalau kita buat. Mana di mamastakhar, tak menyesal orang buat istikharah. Kita buat je istikharah. Ya, zahirnya pilihan kita, tapi hakikatnya pilihan Allah. Kerana itu bila seorang istikharah semua perkara, dia tak akan menyesal. Kita nak beli rumah, kita istikharah. Nak beli kereta, kita istikharah. Kita nak kahwin, kita istikharah. Kita nak start bisnes, kita istikharah. Kita nak musafir, kita istikharah. Kita nak buat keputusan, maka istikharah. Ini cara kita nak masuk pintu pilihan Allah. Dan ini cara kita mencontoh orang khawas. Maka ini mukadimah yang perlu kita lakukan setiap hari. Kita jadikan istikharah sebagai teman kita dan memberi keputusan. Kita kan kalau ada apa-apa masalah, mesti kita cerita ke orang, minta pendapat. Kita tanya orang tu, kita tanya orang ni. Kita lupa tanya Allah, kerana kita jahil tentang cara dan jalannya. Kita lupa. Kita kalau sedih, ngadu sini, ngadu sana. Kita lupa mengadu pada Allah. Kita kalau gembira pun nak cerita orang tu, nak cerita orang ni. Kita lupa nak cerita pada Allah kegembiraan kita. Ya, Allah semua tahu, tapi Allah nak tahu sikap kita dengan Allah. Sebab itu kalau kita dapat benda baik, kita solat sebagai syukur. Rasulullah SAW berkata, afala akuna abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Rasulullah solat sampai bengkak kaki, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan? Engkau telah diampunkan dosa dulu dan akan datang dan selamanya.
Lalu Rasul berkata, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya bila kita syukur, solat. Bukan sekadar sujud syukur, tapi juga solat. Dan bila mana kita susah, kita mengadu pada Allah, maka caranya solat. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qama fa shalla raka'atain. Nabi bila susah hati, ada suatu perkara yang tertentu, Nabi solat rakaat. Dan bila kita nak pilih sesuatu, maka istikharah, kita solat lagi. Tentang solat ialah pengaduan kita pada Allah, dan inilah yang dilakukan oleh golongan khawas. Kita golongan umum ni ialah semua benda orang. Semua benda ngadu Facebook, semua orang. Ngadu Facebook, ngadu IG, ngadu orang lah. Tapi dengan Allah kita lupa untuk mengadu dengan solat. Akhirnya apa yang kita mengadu pada orang menimbulkan persepsi yang buruk. Dan apa yang kita mengadu pada Allah, bukan sekadar pahala, darjat, kasih sayang, kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, bukan menjadikan kita mulia. Tetapi sedikit pengaduan kita pada manusia, maka makin mulia kita di sisi mereka. Makin banyak pengaduan kita dengan dia, makin kita dibenci. Kita mengadu semua, ni ngadu. Bukan saluran dia. Saluran sebenar kita Allah. Saluran kita ialah Allah. Dan kita istikharah dengan Allah, biar Allah tunjuk. Baik, ini watak orang-orang khawas. Kemudian Syekh menyebut, aku tengok kamu hidup ni macam terbalik, tunggang terbalik. Hidup kita dengan perintah dan larangan. Dan tujuan perintah dan larangan untuk kebaikan kita. Tujuan perintah dan larangan untuk ketenangan kita. Tujuan perintah dan larangan untuk disiplin kita. Tujuan perintah dan larangan untuk kita mendapat syurganya. Bukan tujuan perintah dan larangan itu ialah untuk memperbaiki kita. Tiada datang perintah Allah dan juga larangan melainkan untuk menjadikan kita manusia sebelum kita naik level lebih tinggi pada manusia ke malaikatan. Tapi bila orang mengabaikan perintah dan larangan, pertama dia tak akan jadi manusia. Kita pun kalau orang buat jahat, mu ni bukan manusia ni, kita. Dalam bahasa pertuturan kita, kalau orang tu buat jahat, dilanggar norma-norma kebiasaan kita buat. Kata ni, ini kamu sebenarnya iblis bertopengkan manusia. Tu bagi iblis. Manusia bertopeng dia manusia, tapi iblis, syaitan bertopengkan manusia. Tetapi kalaulah orang yang melanggar norma-norma atau kebiasaan kita, kita dah panggil dia binatang. Kita kalau panggil dia tak dengar, kita panggil pekak badak dia ni. Terus bagi binatang seekor. Pekak badak. Bila manusia tadi dia membantah kita, maka gelaran binatang mula kita letak. Ni macam kera kena belacan, macam monyet kena belacan. Kita beri lagi binatang. Itu dalam bahasa kita. Banyak mana binatang kita gunakan untuk samakan manusia. Cuba lihat pertuturan kita. Tetapi bukan kita je, semua bangsa. Ni macam ayam kena ketik tunggal ni. Maksudnya ayam berok kapur. Ni baru dapat nikmat sikit dia punya riuh. Macam ayam, telur sebiji, riuh sekampung. Kita bagi ayam pula. Sinonim binatang dengan setiap perbandingan kita manusia. Tentang mana lebih layak dibinatangkan berbanding orang yang melanggar perintah Allah. Kita kalau orang langgar kebiasaan kita, kita guna istilah binatang belaka. Dan orang menerima simpulan itu, menerima bidalan itu, menerima perumpamaan itu. Bukan dia masuk dalam kamus dewan. Siap gambaran manusia dengan sifat binatang. Ni kita kata macam lipas kudung. Lipas kudung. Bila orang tu lari laju macam lipas kudung. Bila orang tu macam terasing, macam rusa masuk kampung. Tu binatang lah tu. Rusa pula kita sebut. Kejap rusa, kejap lipas. Macam biawak hidup. Saya duk tanggung awaknya macam tanggung biawak hidup, kena biawak pula. Binatang-binatang yang banyak tu semua letak pada manusia dalam gelaran. Ini bahasa pertuturan yang diperakui oleh Dewan Bahasa Pustaka sendiri. Maknanya diterima. Diterima.
Kalau hari ni orang sebut pekak badak, orang terima. Allah ni macam lembu kenyang ni. Makan tidur macam lembu kenyang. Macam ular sawa kita cakap. Semua binatang. Tentu itu kerana mereka buat sesuatu yang kita tak suka, kita pun letakkan binatang. Suatu bila manusia buat sesuatu yang kita tak suka, kita pun letak binatang. Bagaimana kita buat sesuatu yang Allah tak suka? Sebab tu kata Syaikhul Qadir, kamu ni hidup tunggang terbalik. Kamu nak suruh Allah ikut kamu, bukan kamu ikut Allah. Seolah-olah kamu Tuhan dan Allah tu hamba yang dia kena sembah kamu. Tak ada orang dia nak perintah Allah ikut cara dia. Ada orang dia nak larangan Allah ikut cara dia. Dan kita ni hamba. Apa pun perintah Allah kita tak bantah. Kita tak kata ni kan lebih baik macam gini. Tidak. Apa yang Allah putuskan lebih baik. Kan itu bila Allah menyebut orang beriman sebenar, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tak patutlah kamu orang beriman, baik kamu lelaki atau perempuan, bila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perintah, suatu larangan, untuk kamu mencari yang lain daripada itu. Siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasul, maka dia sesat dengan sesat yang jauh. Kata kita dah tunjuk signboard ni, tiba-tiba tak nak ikut yang ni, kita nak ikut yang lain, kita tak akan sampai. Kita buka Waze nak ke sana ke sini, Waze dah tunjuk jalannya, pusing kanan, kita pusing kiri, maka kita tak akan sampai. Segala perintah Allah, pertama nak menjadikan kita jadi manusia dulu. Sebab tu bila kita lihat perintah Allah, bila kita buat, dia membezakan kita dengan binatang. Pertama-tama, tuan-tuan buat je perintah Allah, dia akan bezakan kita dengan binatang. Contoh, tutup aurat. Maka beza kita dengan binatang kerana kita berpakaian, mereka tidak. Kita berpakaian. Dan ini satu bentuk syariat. Bahkan Allah jadikan kulit binatang ini jadi pakaian kita. Dan bila mana kita makan pula, kita makan dengan tangan. Ya, mana ada binatang, mereka makan dengan cara yang tidak sempurna. Kalau mereka makan dengan tangan pun, misalnya dua belah tangan mereka makan dengan kaki sekali, nanti macam monyet. Monyet kaki dia pun macam tangan. Tangan dia tangan, kaki dia macam tangan. Maka bila dia makan empat-empat dia gerak. Kita alhamdulillah tak makan kaki. Kita tuan-tuan tak makan menyondol macam babi. Walaupun ada orang cuba nak makan menyondol juga. Kita dimuliakan bila Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Kata ulama, antaranya dijadikan manusia itu makan dengan tangan. Pertama-tama syariat tadi mengangkat kita jadi manusia mengatasi binatang. Yang kedua, dengan syariat perintah dan larangan menjadikan kita manusia terbaik. Bukan sekadar manusia terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Maka dengan sebab saya ikut syariat, saya mula makan tangan kanan. Itu syariat. Makan dengan tangan ialah keistimewaan manusia. Kemudian bila saya patuhi syariat lagi, dia angkat saya menjadi manusia paling mulia. Tadi jadi manusia, ini manusia mulia. Makan tangan kanan. Saya makan yang terdekat dengan akhlak makan, adab makan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya baca bismillah, saya baca doa. Maka dia mengangkat saya menjadi manusia terbaik. Kemudian dengan syariat juga, dia akan mengangkat saya menjadi hamba yang bertakwa. Maksudnya mulia di sisi Allah. Yang tadi terbaik, nampak mulia kita di sisi orang. Orang nampak dia makan beradab lah. Tengok anak-anak dia beradab makan. Semua tak ada makan sambil meloncat. Makan duduk, tertik, terni. Lalu orang nampak kita lebih baik pada dia. Kemudian dengan ikut syariat, kita akan menjadi hamba yang baik di sisi Allah. Taqwa, muttaqin. Akhirnya hamba-hamba ini hamba muttaqin. Apa keistimewaan muttaqin? Sebab mereka tak pernah bantah perintah Allah. Tak pernah.
Mereka tidak menghampiri larangan Allah. Kalau mereka terbuat, mereka akan taubat. Maka itu disebut hamba muttaqin. Apa maksud muttaqin? Yang mempunyai perlindungan. Daripada perkataan waqayaki, wiqayah, perlindungan. Muttaqin, dia dilindungi oleh Allah daripada melakukan perkara yang keji, fahsya, perkara-perkara kemungkaran. Sebab itu setiap kali bila kita nak nasihat orang supaya menjauhi larangan Allah, kita kata ittaqillah, takutlah Allah. Takutlah Allah. Maka kita kata, ya, terima kasih kerana nasihat itu. Ittaqillah. Rasulullah sebut dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah mana pun kamu berada. Akhirnya kita mulia di sisi Allah. Kemudian dengan kita ikut perintah dan syariat lagi, kita akan menjadi lebih tinggi daripada muttaqin. Siapa yang lebih tinggi daripada muttaqin? Maka dia awliya Allah, kekasih Allah. Contoh dalam peringkat muttaqin, kita meninggalkan larangan dengan mujahadah. Kita melakukan perintah dengan mujahadah. Dengan kata lain, kita masih bergeluk dengan emosi kita. Itu nak sembahyang subuh kadang-kadang malam. Duk paksa diri, semalam balik lewat. Malam Ustaz, kita orang kerja lah, rewang-rewang ni Ustaz. Rewang-rewang, esok anak saudara nak kahwin. Penat. Ikut ke hati ni, ikut ke penat badan tak nak pergi, tapi lawan pergi. So, hari ni rasa tak nak ikut kuliah sebab yelah, hari ni macam mood tak elok sikit, tapi ya, fikir kuliah ni bagus, kita pun niat nak mati dalam kuliah. Maka duk lawan lagi. Lepas tu kadang-kadang duk kuliah pun tertidur kita sebab kesan kita berlawan tadi tu. Penat. Mujahadah ni penat. Orang tertentu boleh nampak dalam wajah kita tu struggle. Maksud kita sedang berlawan. Berlawan untuk belajar, berlawan untuk ibadat, berlawan mengaji Quran. Rasa seronok sembang pada ngaji Quran. Tapi duk berlawan kena ngaji. Hari ni saya memang target sejuzuk sehari. Tapi ini hamba muttaqin, dia sentiasa berlawan. Tapi dia menang. Dia sentiasa mencari cara bagaimana nak menang. Itu sibuk dia. So, macam mana saya nak istiqamah? Dia akan cari. So, macam mana cara saya kalau kuliah tak nak tidur? Macam mana cara saya boleh bangun awal? Macam mana cara saya boleh buat tu? Dia sentiasa mencari cara. Wa iman dengan muhasabah, wa iman dengan bertanya pada orang yang dia nampak lebih kuat pada dia. Ini orang muttaqi. Sebab tu kita lihat diri kita cenderung untuk tanya, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Ini muttaqi. Tapi bila kita naik satu level lagi dengan ikut perintah Allah, kita jadi golongan awliya. Tuan-tuan, golongan awliya mereka tak struggle dalam buat perintah Allah. Kerana mereka dah suka. Kita kalau pergi kerja, tuan-tuan, kerana duk tengok gaji lah, kita duk tahan lagi sebab saya tengok anak bini saya, Ustaz, saya kerja lagi. Ikut saya nak pencing dah. Ikut saya ni. Tapi duk anak sekolah lagi. Isteri pun Ustaz, yelah suri rumah tak kerja. Mak ayah saya kat kampung pun nak juga duit saya. Tu yang duk kerja. Baik kan kita struggle nama dia. Tapi ada orang dia kerja bukan kerana tu. Dia seronok. Dia seronok kerja dia. Kadang tak berapa sen pun dapat, tapi dia seronok. Dia gembira. Dia tak mengharap pun apa pun upah duniawi sebab dia dah gembira. Itu kalau kita ada juga sifat tadi, cuma pada hobi lah. Oh, dia kalau hobi bukan dapat duit, habis duit, tapi dia okey. Bila orang ni ada satu hobi, mesti duit dia banyak habis. Ada orang tu hobi dia ayam serama, ayam katik, ayam kapan. Tanya berapa habis duit, setakat ni 20,000. Sebab dia duk rawat dada ayam tu biar naik tinggi. Dada dia kuruh tak apa, ayam dada tegak. Okey, ini ayam kapan tu. Sekiranya kalau dia angkat dada tu, dia sama straight dengan kaki dia. Ini orang yang minat ayam kapan. Ya, hobi tak salah, tak ada masalah. Ustaz ni hobi kalau habis duit banyak-banyak salah tak? Tak salah. Lagi mana tak abaikan nafkah, tak abaikan benda yang wajib, zakat dan sebagainya, silalah. Memang hobi habis duit. Mana ada hobi dapat duit? Pura-tu hobi mesti habis duit. Saya hobi saya Ustaz, mereka hobi yang berkaitan pekerjaan. Hobi-hobi yang kita nak seronok. Hobi saya melancong habis. Hobi saya Ustaz beli handbag dengan beli kasut. Yalah, modal besar tak apalah. Jadilah hobi tak ada hal. Yang ni hobi dia pula kumpul kasut. Kasut, macam-macam kasut dia.
Ada orang hobi dia kumpul barang lama. Sebab dia suka kenangan. Habis barang-barang lama dia simpan. Ada orang tu hobinya simpan tangkal. Dia suka simpan tangkal. Dia bukan tok bomo, dia perawat Islam. Saya jumpa seorang perawat. Tapi hobi dia simpan semua benda ni untuk dia cerita kau. Ni kau rapat. Ni, dia cerita. Ya, guru kami, waktu saya ziarah guru kami, dia antara perawat yang baik. Maka dia buat satu bilik khas untuk menyimpan semua barang dia ambil daripada Tok Bomo. Bukan untuk Tok Bomo buat benda khurafat lah. Dia nak beritahu sebab dia ajar kita. Dia beritahu, okey, ini mentera orang nak hantu raya. Ya, saya tahu amalang macam mana orang bela hantu. Saya belajar amalang tu. Bukan saya ambil benda tu. Belajar macam mana nak mengenali dia orang panggil. Kerana ucapan tu ada syirik pada Allah. Macam mana nak ajar bagaimana seorang tu nak jadikan jin sebagai peneman dia, yang jadi saka dan sebagainya. Tok Guru saya kata, ini Syekh, kalau keris ni, ini bukan keris untuk tikam orang, keris berbomo. Ini besi kuning bomo. Ni kain kuning, gini. Dia semua. Dia hobi dia simpan. Ada orang hobinya simpan kitab. Dia beli kitab banyak. Awak beli kitab baca? Tak baca. Saya beli. Saya suka tengok kitab. Dia seorang hamba Allah, dia belajar dengan saya. Saya ajar dia. Dia tak malang ajar. Baca kitab Arab. Saya kata, rumah awak ada kitab? Ada. Saya baru beli 35 kotak. Tuan-tuan, 35 kotak ni banyak. Ni kalau saya kira estimate 35 kotak. Paling kurang pun dia ada 5 dengan 6 rak kitab. Sebab satu kotak tu mungkin sampai 50 buah kitab. Dia suka. Saya habis duit untuk beli kitab. Awak baca tak? Tak baca tapi seronok. Kalau orang kata dalam kitab ni, saya ada kitab. Habis nak baca kena mengaji ustaz lah. Dia suka. Itu hobi dia. Bagus. Mungkin dia tak boleh ilmam khatam, tapi anak dia mungkin anak dia. Dia suka buat library supaya orang lain baca. Walau dia tak baca, tapi dia suka. Tentang hobi ni kita katakan memang kita akan seronok buat. Demikian orang yang namanya awliya Allah, bila buat ibadat dia seronok. Macam orang cerita orang hobi tadi. Maka dia buat dengan gembira. Dia rindu menunggu malam qiyamul lail. Allah rindu. Tentang mereka menunggu Ramadan 6 bulan. Menunggu macam menunggunya seorang pengantin. Kita bulan Syaban dah. Kita kalau sebut Ramadan tiba, Ramadan lagu tu kita tiba-tiba Ramadan. Dia macam suspend Ramadan dah. Orang sebut Ramadan tiba seronok. Dia ni tak seronok. Tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Unexpected. Ni tak dijangka. Macam mana Ramadan boleh cepat sangat? Dia boleh tak jangka. Kena makan dululah. Ini bulan Syaban, kita makan besar-besar. Duduk cakap dengan anak, makan-makan, nanti Ramadan dah tak boleh makan. Ayat tu ayat popular kita. Makan-makan, nanti Ramadan dah tak boleh makan. Makan banyak. Dia anggap Ramadan ni macam penjara betul. Padahal Ramadan bersepoh lagi makanan ni makan. Dia rasa tiada kebebasan. Walau kalau Allah beri kebebasan kita makan, pun tak makan banyak juga. Kita Ramadan ni punca setengah orang rasa dia tak boleh makan mengikut masa dia nak. Sebab dia kalau dia nak sarapan, lepas tu nak kudapan, kemudian nak makan tengah hari. Tapi kadang-kadang dia tak makan pun. Bila dia beri kebebasan baik, ni bukan bulan Ramadan, sila makan. Tak makan juga. Pada saat sakit perut, pada saat saya ni tak boleh makan. Setengah mereka bila tengok Ramadan, takut, bimbang. Ini saya nak sebut golongan awliya Allah. Disebut bagaimana mereka ini merindui Ramadan 6 bulan sebelum datang. Kita pandai hebat, kita dengar doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bila masuk bulan Rajab. Kalau sekarang Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma a'inna ala qiyami Ramadan. Ya Allah, berkati bulan Ramadan kami, bantu kami untuk membangunkan Ramadan, menghidupkan Ramadan.
Kalau kita paling awal lah kita dengar doa ini bulan Rajab. Maknanya lagi 60 hari menuju Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Sekarang hampir mungkin dekat 30 hari. Secara umumnya. Tapi mereka para awliya Allah, mereka merindui 6 bulan. Sebagaimana merindu kekasih. Kemudian selepas 6 bulan, lepas mereka puasa, mereka doa pula biar Allah terima apa yang mereka lakukan. 6 bulan mereka doa biar Allah terima. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan bulan Ramadan. Sebab kalau Allah terima, kalau kita orang bisnes pun dah game, mana untung besar. Saya ni, saya boleh jual barang ni, saya tahu game saya, saya. Oh, game. Istilah orang bisnes, game. Dah game lah. Maksudnya dah untung sangat. Kita tuan-tuan sebulan Ramadan, kalau Allah terima, Masya Allah, segala-galanya luar biasa. Baik, ini syariat. Fungsi syariat jadikan kita manusia. Fungsi syariat, perintah dan larangan menjadikan kita manusia terbaik. Dan fungsi syariat menjadikan kita manusia yang bertakwa. Dan fungsi syariat, perintah dan larangannya menjadikan kita awliyaullah, wali Allah. Kerana Allah bila menyebut walinya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Terbaca surah Yunus ayat 62 dan 63. Ketahuilah wali Allah. Lalu mereka mengharungi hidup ini dengan keadaan apa? La khawfun alaihim. Mereka tak pernah ada rasa bimbang. Wala yahzanun, tak pernah bersedih. Kalau ada Allah uji dengan nikmat, tak apa, Allah ganti lebih baik. Mereka tak sedih. Dan mereka tak bimbang. Macam orang bimbang, anak saya macam mana, tak apa. Setiap orang dah ditentukan takdir, saya yakin. Saya tenang. Kita serah pada Allah. Ya, kita tak boleh bimbang apa-apa untuk fikir, Ustaz ni Ukraine, Rusia perang, nanti tak perang kat kita, Ustaz. Dia punya bimbang. Tak payah bimbang apa-apa lah, hantar anak sekolah dulu. Pergi hantar anak sekolah. Ni bimbang fikir ni, pakai takut merebak sini. Tak payah bimbang pergi pasar beli lauk tu, rumah tanya tu, lauk dulu. Tak ada seminggu dah tak ada lauk. Tuan-tuan duduk bimbang benda yang tak ada asas untuk dia. Ya, kerana manusia bila terlalu cintakan dunia, dia berfikir lebih cepat daripada apa yang berlaku. So, saya duduk bimbang kalau bini saya mati, Ustaz. Kenapa? Ialah bini pun saya dapat dengan cara bomoh, Ustaz. Pak bomoh tu dah mati. Dia nak kahwin susah. Ni dapat kahwin pun sebab duk main cara bomoh ni. Contohlah. Ni kalau mati bimbang tak kahwin lah saya. Tentang kita, orang bertakwa mudah hidup. Saya, Ustaz, kalau ada jodoh, Alhamdulillah. Tak ada jodoh, insyaAllah kat syurga. Mudah. Ya, kalau kita ada jodoh, kita kahwin, Alhamdulillah. Kalau tak ada jodoh lagi, kita yakin Allah nak beri lebih baik. Tak tenang je. Kita anak-anak kita tak kahwin, tenang. Haji, anak Haji tak kahwin, belum ada jodoh. InsyaAllah ada jodoh dia tu, kahwin. Tenang. Orang lain dah gelabah dah. Terus dah pergi buat benda semua. Dah tak ikut akal nurani dan tak ikut syariat dah. Oh, ni saya rasa kena jumpa bomoh juga. Tu, kenapa orang jumpa bomoh dan benda syik? Kerana mereka bersifat gopoh gapah. Mereka tidak boleh menerima takdir Allah dengan tenang. Duk gopoh gapah tadi lah yang buat benda haram. Yang tak dapat bertenang untuk dapat rezeki halal, ini yang ambil haram. Tak sabarlah Ustaz nak rezeki tu, saya ambil yang haram dulu. Duk nampak haram dulu. Tentang setiap manusia ada bahagian terbaik yang Allah sediakan. Melainkan kalau dia gopoh gapah, maka dia tak dapat. Kerana setiap benda yang baik Allah berikan dengan giliran. Giliran. Tapi ada orang nak potong queue. Tentang kita marah tak orang potong queue? Kita duk beratur elok-elok, dia potong queue. Marah tak? Marah. Maka ada yang lebih marah lagi. Allah marah kita bila kita potong queue dalam peraturannya. Maksudnya, setiap orang Allah nak bagi rezeki dengan baik. Allah nak beri jodoh yang baik. Allah nak beri semua benda baik. Tiba-tiba dia tak boleh sabar dengan rezeki yang baik, dia pun mencuri. Dia pun merompak, dia pun rasuah, dia pun menipu. Oh, Ustaz ni, kita duk tengok orang kafir kaya sebab menipu. Satu kita menipu. Kenapa ikut dia? Kita tahu berlambak orang kafir yang miskin, apa-apa kedana. Tapi kita dah jadi macam satu kaedah. Orang kafir kaya. Tu berniaga ikut orang kafir. Tak ada cerita orang kafir kaya. Orang kafir bangsa orang banyak.
Orang kafir miskin, gelandangan punya banyak. Ni semua jenis tak pernah pergi mana-mana. Dia duk tengok kafir kaya je. Ni yang terhebat, kita duk musafir banyak tempat. Kita jumpa orang kafir yang merempat. Kafir yang tak ada rumah. Okay. Tak ada istilah orang kafir berniaga berjaya, tak ada. Yang bengkak, yang muflis, yang bunuh diri, banyak. Tapi bila kita jenis potong kiu ni dengan peraturan Allah. Allah buat peraturan, ikut. Nabi kata, fa'ajmilu fit talak. Buat, bila kamu nak sesuatu, indahkan cara kamu memohonnya. Kata kita sopan santun, beratur, ambil nombor giliran, buat orang nampak tertib, terni, baik. Kita akan dapat giliran kita dengan baik. Saya tak dapat lagi rezeki contoh. Saya doa pada Allah, saya solat hajat. Saya tengok apa penghalang rezeki, mungkin dosa banyak, saya taubat. Kemudian saya berusaha macam yang Allah suruh. Akhirnya alhamdulillah dapat. Ni kita jodoh tak dapat lagi. Kerana tak apa. Saya baca Quran, saya berzikir, istighfar. Tanya ada sahabat-sahabat yang boleh kahwinkan. Misalnya, dengan izin Allah kita dapat cara baik. Yang masalah manusia, tuan-tuan sekalian, bila dia gopoh-gapah. Lalu dia potong kiu tak ikut syariat. Akhirnya dia cuba nak dapat dunia. Dia tak akan dapat dunia yang menyempurnakan agama, tapi yang rosakkan agama. Kerana itulah kita nak dapat sesuatu dengan perintah Allah SWT. Kita nak dapat sesuatu dengan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan antara perkara yang penting dalam perintah dan larangan ialah kita tenang dengan apa pun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tenang di hadapan Allah. Baik kata Syekh Abdul Qadir, tenang di hadapan Allah menurutku macam kurang ajar juga. Dah tenang pun kurang ajar. Kerana dia nak seorang itu berada pada peringkat lebih baik, gembira dengan Allah. Tentang gini, nak faham sikit bahasa-bahasa yang seperti ada iskal atau muskil. Orang kalau pelajar cemerlang, dia kalau dapat B dia rasa tak elok. Padahal B tu dah cantik. Atau dapat A minus, bagus dah A minus. Tapi kalau saya dapat A plus lagi baik. Dapat A minus, ada seorang sahabat saya, dia A semua subjek. Ada 1-2 A minus, A lagi. Menung dia, kenapa A minus? Sebab bila orang tu nak cemerlang, dia nak semua A plus. Sama juga bila kita nak cemerlang di sisi Allah, kita akan cari sifat lebih baik. Seorang cuma tenang dengan apa yang Allah tentukan, baik, bagus. Tapi kalau digembira lagi bagus. Kita contoh anak-anak kita, tuan-tuan pun bagi roti lah sebuku seorang. Long ni ambil buku, Allah sebuku saya nak 2. Ni nak kena tampar ni, yang ngeluh ni. Yang ni pula pergi mengajuk, tak naklah sebuku, dia pun campak. Ni lagi teruk, ni terus tak bagi yang mengajuk. Yang ni pula kita bagi, dia tenang. Ngah ambil, tenang. Yang ni pula bagi, terima kasihlah seronoknya dapat. Dia gembira, kita tambah lagi dia. Itu gambaran. Kita bila menerima sesuatu dengan Allah, ada orang dia tenang, cool. Ada orang dia gembira, insyaAllah ini baik. Kata kalau dia kena je musibah, ini baik, Allah nak beri kebaikan untuk aku. Ini waktunya doa kita mustajab bila kita sebut wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikan aku lebih baik. Dia macam menunggu hadiah misteri Allah. Tuan-tuan, seronok tak kita dengar hadiah misteri? Seronok. Daripada orang yang kedekut pun kita seronok, sebab kita expect dia beri lebih baik. Ini kan daripada Allah. Antara hadiah misteri Allah yang kita kata lebih baik. Sebab kalau kita tanya orang umumnya, baik, ini hadiah ni awak dah nampak lah. Ini hadiah apa ni? Ini hadiah jam. Ini ada kotak misteri. Hadiahnya kita tak boleh beritahu, tapi misteri. Awak pilih yang mana? Saya rasa ramai akan pilih yang misteri, sebab mereka beranggapan ia lebih baik. Ia lebih baik. Sama juga kita, tuan-tuan sekalian, bila kita menerima sesuatu daripada Allah, wa imma kita sabarkan diri, nasabbir anfusana, wa imma kita tenang, ini mungkin lebih baik untuk saya, tenang. Tapi dalam diri itu ada sesuatu lagi, ada rasa tu, ya Allah, kalaulah tak berlaku lebih baik. Tapi kalau berlaku, harap-harap lebih baik. Dia masih lagi berharap kalau tak berlaku. Tapi dah berlaku, saya redha Allah. Lalu dia pun tengok kecuan yang dia kenapa jadi macam ni. Tapi seorang yang bila berlaku, dia gembira, Allah ini baik, alhamdulillah, saya yakin ini baik.
Sambil dia menunggu keajaiban dan setiap perkara kehidupan dia. Sebab itu lebih banyak Allah beri nikmat pada orang yang mendapat musibah lalu gembira, berbanding dengan orang yang mendapat musibah lalu mencerca dan memarahi. Dia juga akan dapat nikmat, Allah ganti. Kerana Allah akan diamkan setiap manusia mengeluh supaya mereka mengetahui Allah pemurah. Kan ada orang tuan-tuan bila kena ujian duk ngeluh, kemudian dapat ganti lebih baik juga. Untuk apa? Untuk jawab balik keluhan yang salah. Dan Allah itu pemurah. Tapi dari satu sudut, darjat insya Allah dia tak tinggi. Dia tetap dapat. Siapa pun yang Allah uji dengan dunia, Allah akan ganti. Itu peraturan Allah. Cuma bagaimana sikap kita? Ada orang tuan-tuan bila dia kena uji sikit, dia duk ngeluh. Kenapa hari ni bisnes tak jadi? Siapa pula buat kat aku? Duk bomor kat aku, duk ngeluh. Tiba minggu depan meletup bisnes dia. Dapat juga. Dia kabur balik. Yang seorang lagi bila tak dapat, dia tenang. Tapi sambil dia muhasabah apa silap ni. Sambil dia berharap kalau dia jadi lebih baik. Orang ni pun Allah balas. Dengan orang yang bila kena je dia seronok. Dia gembira. Tentang ini makam orang khawas. Ya, mungkin kita tak sampai. Ni Fudail bin Iyad. Bila anaknya meninggal dunia, dia menyebut innalillah, kemudian sebut alhamdulillah. Depan orang sebut innalillah, kemudian berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan dia menjenari bahawa anak ini kebaikannya untuk syurga. Siapa yang Allah nak beri pahala banyak pada dia, maka Allah matikan orang yang dia sayang sebelum dia mati. Nabi SAW, kata Rasulullah, jangan ceritalah pahala baginda banyak mana. Tapi Allah jadikan semua anak Rasulullah mati ke mana Nabi hidup, melainkan seorang, Fatimah. Yang lain sebenarnya Ruqayyah, Ummi Kalthum, Zainab. Bukan yang laki-lakinya pun, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Semua anak-anak Rasulullah SAW mati ketika mana-mana Nabi hidup. Bila Silah bin Asyam pergi perang, atau Silah bin Asyim, dia perang anak dia. Lalu kata Silah pada anaknya, wahai anakku, kamu maju dulu supaya kau mati, supaya aku dapat pahala besar. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau ayah mati, patut mati dah. Ayah saya sebenarnya patut mati tahun lepas Ustaz, tapi hidup lagi. Kita duk tengok ayah ni, dengan kematian dia dekat sangat. Ayah kita tengok kematian kita jauh. Kalau tuan-tuan jadi ayah, tuan-tuan akan lihat kematian anak kita jauh, kematian kita dekat. Bukan kita berharap begitu. Kita harap biar anak kita tak mati lagi, biar kita mati dulu. Sebab kesedihan seorang ayah hilang anak lebih daripada kesedihan anak hilang ayah. Lebih. Kenapa? Kerana anak yang kehilangan ayah, depannya masih lebih banyak gangguan syahwat yang akan melupakan kesedihan dia. Tapi bagi seorang ayah, bila dia hilang anak, dia semua hilang diri dia sendiri. Oleh anak, kerana anak itu ialah waris dia, maka dia hilang pewaris dia. Dia akan nampak hartanya akan berpindah pada orang lain, bukan lagi pada anak dia, sebab anak dia dah mati. Sebab itu kata Silah, wahai anakku, kamu pergi dulu supaya aku dapat pahala banyak. Maka anak dia pergi dan anak dia gugur syahid. Kemudian Silah pula pergi, Silah gugur syahid. Dia tuan-tuan tepat yang memang dah dapat pahala banyak, dia nak cari lebih lagi. Umpama kita masuk masjid dah pahala banyak dah tuan-tuan, tapi kita nak duduk serpang pula. Ada orang dah masuk masjid dah syukur, dah okey dah. Tapi ada orang tak, saya masuk masjid satu hal, tapi duduk depan satu hal lain. Dia fight duduk depan pula. Ada orang dapat belajar pun alhamdulillah, ya. Ada orang dia dapat belajar sebab nak duduk depan pula supaya dapat lebih baik. Yang pertama, yang tok guru dia kalau tengok dia dulu. Kata saya suka kalau saya belajar, tok guru saya tengok saya suka tengok. Sehinggalah dia kenal saya. Jadi bila tak hadir, dia akan tanya. Tapi biasa murid macam ni, dia tak akan tak hadir, dia hadir. Yang tak hadir tu yang tok guru tak nampak dia. Dia dah nyorok dah. Belajar pun nyorok. Senang nak bonting, tok guru kan tahu. Belakang tiang, belakang kerusi. Macam main tenusuk dengan tok guru dia. Tenusuk. Kalau orang kampung saya panggil tenusuk. Main nusuk. Main sembunyi-sembunyi. Dia boleh main sembunyi. Kejap ada, kejap tak ada. Macam biskut pula dia ni. Awak ni kejap ada, kejap tak ada. Seminggu ada, seminggu tak ada. Dia seronok, biar tok guru jangan kenal. Dia kalau tanya berat nak jawab ni.
Ada orang yang saya katakan dia dapat ada tempat baik, dia nak dapat lebih baik. Dia dah baca Quran ni, tapi nak dapat lebih baik, maka dia mengaji dengan baik. Bukan sekadar nak mengaji, tapi dengan suara yang baik. Dia nak tadabbur pula Quran. Ini orang-orang yang hebat dalam hidup. Orang hebat, tuan-tuan, dia tak pernah berpuas hati ke satu kebaikan, melainkan dia nak cari yang lebih baik. Sebab ini golongan-golongan ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Yang Allah Ta'ala sebut mereka ini sebagai golongan terpilih. Bila nak tengok orang tu terpilih, lihat semua kebaikan dia duduk depan sekali. Macam tuan-tuan tengok pelajar yang baik, dia akan ambil semua A tu. Sampai A satu pun tak nak bagi kat kita, dia ambil belaka A. Cikgu kenal dia, dia paling baik, dia paling cerdik, dia belaka. Lihat, dia tahu kebaikan. Kita bersama kita berebut. Cuma dalam perebutan kita untuk berada di sisi Allah, ia satu perebutan yang terbuka, semua orang dapat. Dalam perebutan kita untuk mendapat tempat di sisi manusia, dia cuma satu atau dua. Berebut paling kuat tim malam pada menteri. Itu je. 10 orang berebut, seorang dapat. Tentang kita kalau berebut untuk semua jadi hamba Allah yang sayang, Allah sayang semua. Kerana perebutan di sisi Allah tidak ada batasan. Perebutan di sisi manusia, kalau kita nak dekat dengan manusia, seorang je boleh dekat. Ni kalau ni ada seorang lelaki paling handsome ni, perempuan pekat berebut, seorang je dapat. Seorang dapat. Punya handsome gila, tapi dapat kahwin seorang, rugi. Tapi itulah dunia. Dunia ni seorang perempuan paling lawa, dia cuma dapat seorang je suami. Dia bukan boleh dapat 20 suami. Maknanya perebutan dunia, kita tetap dapat yang terhad. Tuan-tuan ni peraduan, menang dapat kereta tu kereta ni. Yang menang cuma seorang. Seorang je. Tapi di sisi Allah, kalau Allah yang buat peraduannya, Allah suruh kita berlomba, semua menang. Sebab itu nanti bila masuk syurga, berpimpin tangan berbaris seperti sah solat. Nak beritahu mereka masuk sama. Tak ada yang lebih depan, tak ada yang belakang. Yang ni satu golongan yang mereka berbaris panjang seperti sah solat, lalu mereka masuk syurga. Lepas tu dalam syurga nanti, siapa pun berlomba, dia sama menang. Di ahli syurga bila mereka menaiki kuda dalam syurga, duk jalan sama. Tak ada orang lebih pada yang lebih. Kerana mereka semua menang di sisi Allah. Tuan-tuan, kalau Allah tahu macam tu, tiba duk berebut kat manusia juga yang cuma satu tempat je. Kita nak jadi orang disayangi oleh orang, dalam 10 orang rebut, seorang je dapat. Tapi untuk kita menjadi disayangi oleh Allah, 10 rebut, 10 dapat. 20 rebut, 20 dapat. Kerana Allah pemurah. Di manusia aneh, dia tetap berebut apa yang ada di sisi manusia. Maka inilah perintah dan inilah larangan Allah SWT. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala berikan kepada kita perintah pada kita, bergantung padanya. Dan melihat manusia tidak memberi apapun kebaikan. Tapi kebanyakan kita, dia tak sabar dengan Allah. Dia perkataan di situ mengesakannya, bukan mengesa tauhid, bukan. Ini maksud menggesanya. Apa benda kita desak Allah, ya Allah, cepatlah, cepat. Dia tak tahu apa yang Allah nak beri, benda yang lebih baik daripada apa dia nak. Tak pernah tak kita minta dengan Allah mendesak? Ya Allah, kalau boleh hari ni, sekarang juga. Mendesak. Ya Allah, aku nak sembuh. Biar sekarang juga. Tentang Allah lebih tahu tentang diri kita, berbanding kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah lebih mengetahui apa yang diciptakan. Allah itu maha halus ilmunya. Kita dok kata dapat benda ni segera baik. Belum. Kita kalau boleh nak tanam pokok biar terus tumbuh, masak. Tapi Allah nak beri lebih baik. Kita tanam pokok, mati pokok tu. Tanam lagi. Berbuah tapi kecil. Kita tanam lagi, berbuah, tawa pula. Kita tanam lagi buah, manis. Tentu kita akan rasa nikmat ni. Kita, perangai kita, Allah sebut dalam Quran, wa kanal insanu ajula. Semua manusia ini sifatnya gopoh-gapah. Disebabkan gopoh-gapah dia suka mendesak. Si isteri desak suami, suami desak isteri, kita desak kawan. Hidup mendesak ini hidup orang hatinya lemah. Tentu kita nak tengok orang gagah tak gagah, tengok bila dia minta sesuatu dia mendesak atau tidak. Waktu dia mendesak, hati tak kuat. Kalau dia tak mendesak, memang dia hati kuat. Dia kalau datang pinjam duit dengan kita, pinjam duit 1,000, contoh. Dia kata, tengok dulu lah. Okay, dia pun diam. Sebab sudah dia tak sebut lagi. Kita pula, Man, tadi kau cakap nak pinjam 1,000, kita pula terulang.
Nak pinjam lagi ke? Bolehlah kalau ada. Dia tak mendesak. Ni pas telefon SMS, patut SMS bini dia pula, mak dia pula. Dia desak ni, semarah dia desak. Dia kepung. Kita orang ni jiwa lemah. Dan orang ni tidak akan menepati janji. Orang yang hebat bila diminta tenang. Ada, tak ada sudah. Tenang. Orang ni ingat, okey, tak ingat dia pun tak kisah. Dia tidak pernah mendesak dalam hidup. Seorang isteri dengan suami tak boleh desak. Cakap sepatah je. Sebab semua orang tak suka orang desak. Seorang suami pun sama. Cakap, yang buat air, buat air. Bini duduk lipat kain. Hari kejap lagi bang. Lama bang. Dia pun, suami kata lagi, yang buat air. Hari kejap lagi nak ni. Buat air duduk desak. Orang suruh buat air dah gaduh. Padahal kalau dia bukan pendesak, buat air. Tengok bini dia tak apa. Dia pun turun buat air. Lain kali kalau dia suruh, bini akan buat cepat. Dia tak perlu marah, dia cuma buat. Dia bukan orang mendesak. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat dalam rumah tangga, kalau suami bukan pendesak, isteri bukan pendesak, memang bahagia dia orang. Tapi kalau kerja desak. Bang nak balik kampung, bang nak balik kampung. Belum raya lagi ni, umur tahun belum. Bang, raya ni balik kampung saya tu. Nantilah saya fikir. Dibisik dekat telinga, bang, raya ni balik kampung saya. Isteri dia, suami dia baru bagi salam. Assalamualaikum. Solat. Bang, minggu ni saya nak balik. Bulan ni. Duk desak tiap hari. Belum tidur. Bang, ingat tu. Tahun ni raya balik rumah saya. Suaminya punya serabut. Sebab dia mendesak. Akhirnya apa? Dia tak dapat apa dia nak. Kalau dia dapat pun, dia tak akan dapat dengan baik. Ya, suami dia balik jugalah. Tapi muka suami dia punya muncung lain macam. Sebab apa? Dia desak. Tetap tak ada manusia suka buat benda dengan didesak. Kita suka buat benda yang kadang kita rela. Ni bila kita tak ada desak suami, dia pun balik dengan tenang, gembira. Dia kata, bang, kita duduk 2 hari. Tak payah, kita duduk 2 minggu. 2 minggu. Terus naik. Sebab apa? Kita tak desak dia. Tenang. Kita sebab itu semua benda. Jangan desak. Kita pun jangan desak Allah. Ya Allah berkuasa. Tapi watak dan akhlak kita. Bila Allah tak bagi, Allah mengetahui kenapa. Ya Allah, kenapa aku doa banyak dah tak kaya lagi ni? Tak, Allah tahu apa, bila waktu sesuai. Dan kamu patut kaya dengan apa? Kamu tak boleh kaya dengan benda ni, kamu kena kaya dengan benda lain. Kamu kena kaya dengan benda ni. Itu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan sebab apa kita kena akur dengan apa yang Allah tentukan? Sebab ilmu kita sikit, ilmu Allah banyak. Kerana mungkin benda ni kita benci, tapi dia baik untuk kita. Maka kerana itu tuan-tuan, jangan mendesak. Tenang dengan segala takdir Allah. Dan yakin Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.